Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam part yang kedua, bahagian yang kedua ya. Okey, so di dalam bahagian yang kedua ini, saya akan terangkan bagaimana kita nak detailkan lagi kita punya figure yang dah saya siapkan di dalam bahagian satu, yang saya dah tunjukkan dia punya cara-caranya. Okey, di dalam bahagian dua ni, okey, kita nak bentukkan dia, kita nak lagi detailkan dia, ni lah, menjadi seperti di dalam gambar yang kita rujuk. Alright, so awak boleh saksikan. Okey, apa yang kita perlu buat untuk kita detailkan lagi kita punya figure untuk menjadi seperti apa yang kita rujuk. Okey, kita kena masukkan segala apa yang ada di dalam gambar ini. Okey, mata dia, hidung, mulut, dia punya pakaian, okey, dan rambut dia. Okey, mungkin di dalam kelas sebelum ini bahagian rambut kita tak sentuh dengan kita tak sentuh lagi. Okey, so di dalam bab ini saya akan sentuh sekali lalu je lah macam mana kita nak lukis bahagian rambut. Alright, so mari kita mulakan. Okey, saya tunjukkan yang contoh satu ni dalam kadar yang biasa ni lah. Okey, so di dalam bahagian satu ni, di dalam figure yang pertama, okey, kita lukis dulu, kita bentukkan bahagian muka dululah. Alright, so saya akan start dengan dia punya telinga. Okey, bahagian telinga kalau awak perhatikan, okey, bahagian muka, telinganya, okey, masih ingat mata, garisan mata adalah sejajar dengan garisan telinga. So bentukkan telinga anda, telinga yang ni lah, telinga yang awak nak lukis. Alright, okey, kita bentukkan dulu, and then kita just kita letak kening, tak perlu lukis dulu macam biasa. Okay, step by step, tak perlu rushing. Okay, tak sama tak apa, sebab yang ni kita nak belajar macam mana kita nak daripada rujukan gambar manusia yang sebenar yang kita nak lukis semula. Okay, so yang penting, yang apa yang awak akan dapat adalah dia punya gaya, penggayaan dia tu. Alright. Okay, so kalau hidung, sebelum ni kita ada masuk bab hidung. Okay, dalam bab hidung, hidung manusia, okay, buatlah yang semampu awak boleh. Tak perlu realistik sangat, cukup sekadar nampak seperti hidung orang lah. Okey, saya lukis mulut dia. Okey, bahagian muka dia saya dah okey, bahagian muka dia siap dah. Okey, so kita teruskan. Okey, tolong perhatikan macam mana saya nak bentuk bahagian rambut sebab kita tak belajar bahagian rambut secara khusus. So just tengok je lah saya lukis ni. Dia bahagian rambut ni dia sebenarnya benda dia mudah saja. Awak just ikutlah dia punya jatuhan-jatuhan garisan tersebut. Tak sama tak apa, jangan risau sebab janji dia ada rambut. Kalau awak rasa nak buat rambut panjang susah, awak nak tukar rambut dia jadi rambut pendek ke apa ke, boleh, tak ada masalah sebab rambut ni kalau kita ikutkan syarat lah. Okey, nampak tak? Rambut dekat sini dia menutupi tangan. So ikut je rujukan tu. Alright. Okey, so ini adalah rambut. Okey, nampak tak? Sebenarnya rambut hadapan dia menutupi telinga. Tapi telinga tu saya lukis sebab untuk jadikan rujukan lah, yang peletakan telinga tu sejajar dengan bahagian mata. Alright. So sampai sini dapat okey. Alright, seterusnya untuk pakaian dia. Okey, model kita punya reference, model menggayakan singlet Okey, so just follow je.
ini menguji kemahiran, selain daripada kemahiran melukis, dia adalah kita juga menguji kemahiran awak melihat sesuatu rujukan. Dan bagaimana daripada rujukan tu awak dapat tiru sehampir yang mungkin. Okey? Sehampir yang mungkin lah, sebab kita bila kita melukis ni memang untuk permulaan kita ni tiru sahaja. Okey? Itulah yang kita lakukan di dalam kelas. Kita banyak mengambil dari rujukan lah. Kita tak ada lukis yang tanpa rujukan Semua ada rujukan. So untuk peringkat awal, untuk peringkat permulaan, untuk peringkat beginner lah orang kata. Okey, kita mesti melukis mengikut rujukan-rujukan contoh. Okey, ni saya bentukkan leher dia dan dia punya lubang lengan. Alright. Okey, so ni saya tunjuk dululah yang secara outline saja dulu. Okey, bagi seluar. Okey, untuk seluar dia, yang ni model menggayakan seluar jeans. Alright. Cukup sekadar kita jadikan dia seluar biasalah. Tak perlu, kalau jeans tu sebab dia pun jeans ketat kan. So bila kita lukis seluar, sebenarnya dia ada sedikit detail kalau kita, sebab gambar ni black and white, dia macam tak berapa nak clear. Di setiap kita punya bila kita lipat ataupun bengkokkan kaki, dia mesti ada kesan kedutan. Alright. So ini ini saya lukis dululah. Yang ni saya tak padam lagi yang dia punya dalam-dalam tu, yang sendi-sendi dia semua saya tak padam lagi. Dan boleh bentukkan kat sini dia ada poket. Kita bentukkan je lah poket tu. Poket di bahagian punggung seluar. Macam tu. Dan ingat okey, perhatikan yang rujukan yang ini. Okey, nampak tak? Ni garis tengah badan. Okey, dan garis tengah badan ni juga mewakili garis tengah untuk seluar. Okey, so butang dia mesti di sini lebih kurang. Okey, so ni untuk dia punya line pinggang. Okey. Okey. So bila kita dah dapat outline macam ni, okey, barulah kita boleh start padam bahagian sendi-sendi yang ada itulah. Awak tak perlu padam dengan bersih sangat sebab biarkan ada kesan, sebab saya nak tahu dekat situlah awak lukis daripada awal. Maksudnya awak lukis tu daripada orang kata langkah yang pertama, bukan terus melompat ke langkah yang ketiga ke keempat ke. Okey, kita lukis kita kena ada step. So barulah awak detailkan awak punya figure. Right. Jari boleh macam itulah lebih kurang. Okey, dan garisan di badan juga kita boleh padam ni lah. Okey, padam tak payah terlampau sampai bersih biarkan ada kesan tu supaya kita tahu kita lukis daripada rangka dia yang asal. Okey, bila kita lukis orang, okey, kita akan nampak garisan tu dekat kita punya leher tu. Okey, yang ini. Okey, so di bahagian muka boleh padam sikit. Okey, saya detailkan lagi. Okey, bahagian yang perlu padam kita padam. Okey, so dekat bahagian seluar di lutut dan di bahagian ankle di bahagian ankle.
Okay. Okay, di sinilah yang saya kata tadi dia akan ada sedikit garisan kedutan. Okay, so kita boleh bentukkan kasut dia. Okay. Bahagian kasut ni just tak apa, lukis tu take time dia sebab kita memang memerlukan inilah, kita perlukan masa nak lukis yang kemas dan cantik ya. Okay, boleh detailkan garisan awak, boleh pekatkan di bahagian mana yang perlu pekat. Alright. So bahagian rambut, okay, tengok bahagian rambut saya nak detailkan lagi. Okay, bila kita lukis rambut, kita kena lukis dia punya ulir-ulir ni. Ulir-ulir rambut supaya rambut tu nampak nampak lembut, nampak dia ada pergerakan. Okay. Saya padam lagi bahagian yang mengganggu ya. Okay, so baru kita boleh detailkan kita punya figure. Nak tambah kelopak mata. Okay, so dah siap satu figure. Alright, so inilah contoh dia, figure yang pertama. Ini figure yang pertama. Ini adalah yang rujukan, ini adalah yang akan anda semua hasilkan. Okay, beginilah. Okay, so saya akan teruskan dengan lagi 4 figure. Alright. Break away, everything will
ini adalah yang saya telah siap lakarkan mengikut reference. Okey, saya telah bentukkan perletakan di bahagian muka. Okey, rambut, baju, seluar, dan secara keseluruhannya sama seperti dalam reference lah. Kalau anda boleh tengok, ini adalah reference dan ini adalah yang saya lakarkan. Okey, ini masih kita panggil kita masih panggil dia adalah lakaran kasar ya. So proses seterusnya, kalau nak detailkan lagi, boleh detailkan, maksudnya perkemaskan lagi garisan kita lah. Maksudnya di bahagian, kita boleh touch up lagi di bahagian muka, di bahagian rambut. Okey, di bahagian rambut kita boleh touch up lagi, dan di bahagian badan dan seterusnya lah yang kita touch up sehingga kita rasa cantik dan kemas. Alright. So saya akan perkemaskan sedikit lagi. Nanti kita akan tengok hasilnya yang terakhir. Okay. Okey kelas, so inilah hasilnya apa yang telah saya siapkan daripada rujukan kita. Okey, ini adalah rujukan dan ini adalah hasil yang terakhir sekali lah. So saya harap daripada video bahagian pertama dan bahagian kedua ini dapatlah membantu awak semua dalam menghasilkan figure bergaya bebas dan cara lukis pun adalah secara bebas, freehand, yang tiada lagi ukuran-ukuran yang tertentu. Kita hanya berdasarkan kita punya reference. Ini adalah reference yang sebenar. Dan step yang kedua hari tu kita bentukkan balik dia punya sendi. Okey, dan yang akhir sekali kita bentukkan, kita trace semula sendi tu dengan menggunakan tracing paper. So kat sini awak nampak bahagian-bahagian dia. Dan yang terakhir sekali barulah kita masukkan detailing berdasarkan rujukan lah. Okey, seperti ini. Alright, so saya nak step-step ini awak hantar. Yang ini mesti submit juga sebab saya nak tengok tahap pemahaman awak, pembahagian badan awak, yang macam mana awak bahagikan daripada kepala sehingga ke bahagian kaki. Yang ini mesti disubmit dan yang ini juga perlu dihantar. Okey, yang ini juga perlu dihantar untuk saya
tengok dengan lebih jelas lah apa yang awak dah buat pembahagian tadi. Okey, dan akhir sekali yang perlu awak hantar adalah yang ini. Ini adalah hasil yang terakhir, iaitu figure yang dah siap berdasarkan rujukan yang sebenar. Alright. So maka dengan berakhirnya ini, saya harap sedikit sebanyak dapat membantu awak dalam awak melukis semula. Okey kelas? So jumpa lagi. Bye.